Assalamualaikum dan hai madam. Kami daripada kumpulan Oyen, kami ingin membentangkan mengenai tamadun Melayu. Jadi, sebelum kami memulakan sesi pembentangan, saya, Muhammad Iskandar Satria bin Muhammad Sohaimi, selaku Ketua Kumpulan Oyen ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Okey, kumpulan Oyen terdiri daripada 5 orang ahli lelaki dan 5 orang ahli perempuan. Okey, dimulakan dengan ahli lelaki, Muhammad Sazwan, Muhammad Azri, Muhammad Fadli, dan Muhammad Adlan. Seterusnya, ahli perempuan, Syahidatul Sabrina, Nur Fazli, Nurul Akila, Sanim Amani dan juga Khairul Najihah. Tamadun adalah perkataan yang merujuk kepada pencapaian tinggi dalam sains dan teknologi. Oleh itu, tamadun Melayu adalah sesebuah tamadun yang berjaya diminda sehingga masa kini. Tamadun Melayu adalah golongan manusia sebagai kumpulan masyarakat Melayu bertempat di Asia Tenggara dan wujud sejak kedatangan Islam lagi. Kedatangan mereka yang digunakan oleh orang Melayu merupakan kata pinjaman daripada Arab, iaitu adab, yang membawa maksud budi pekerti yang baik. Kehadiran tamadun ini mendatangkan impak yang besar kepada masyarakat daripada pelbagai aspek, antaranya budaya, teknologi, seni bina dan bahasa dalam sesebuah tamadun. Jadi, mari kita meneroka lagi tamadun Melayu. Konsep tamadun Melayu. Tamadun Melayu adalah tamadun yang dibentuk oleh setengah kumpulan orang-orang Melayu yang bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara. Istilah dalam bahasa Melayu pula mempunyai dua maksud, seperti Melayu dan Kemelayuan. Selain daripada itu, yang dimaksudkan dengan Melayu ialah seperti sekumpulan bahasa Melayu yang menggunakannya sebagai bahasa rasmi. Kemelayuan pula yang mengandungi dua maksud, seperti nilai anutan dan nilai jati diri Melayu. Untuk pencapaian dari sudut bahasa, saya buat bahasa Sanskrit. Okey, untuk asal-usul bahasa Sanskrit ni adalah bahasa yang tertinggi dalam agama Hindu. Kitab-kitab itu ditulis dan diajarkan dalam bahasa Sanskrit, iaitu dalam bahasa kaum Brahma, pemuja Dewa Batara Guru. Okey, untuk sebelum kedatangan bahasa Sanskrit ke dalam bahasa Melayu, pengaruh bahasa Sanskrit berlaku ketika zaman bahasa Melayu kuno, iaitu abad ke-7 hingga ke abad ke-13. Bahasa Sanskrit dibawa oleh pedagang India dan Sami serta pendeta agama Hindu dan Buddha yang datang ke tanah Melayu pada masa itu. Okey, saya tunjuk sikitlah perbezaan antara dua bahasa ni, iaitu bahasa Sanskrit dan bahasa Melayu. Dia punya maksud dia sama. Maksud dia sama tapi dia punya ejaan dia lain. Dia ada beza sikitlah. Pencapaian dari sudut bahasa iaitu tradisi keintelektualan dan kesusasteraan tamadun Melayu. Secara umumnya, keintelektualan membawa maksud sifat yang mendalam dalam mencari sesuatu penyelesaian yang menuju ke arah kesempurnaan dan kebaikan. Tradisi keintelektualan Melayu boleh dilihat pada hasil-hasil kesusasteraan yang terdiri daripada bentuk lisan dan tulisan. Bentuk lisan dan tulisan berkembang secara terus-menerus selaras dengan perkembangan tamadun Melayu. Sastera lisan misalnya yang diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi merupakan satu unsur local genius, kebijaksanaan tempatan yang memperlihatkan kekreatifan dan kebijaksanaan berfikir pada zaman praliterasi. Bentuk-bentuk ucapan lisan seperti pantun, seloka, simpulan bahasa dan seumpamanya menampakkan ciri-ciri kebijaksanaan tamadun Melayu menanggam segala gelagat yang terhasil daripada proses pengintelektualan
orang Melayu sepanjang zaman. Jadi kita dapat lihat adanya pencapaian dari sudut bahasa untuk tamadun Melayu. Saya akan teruskan dengan pencapaian dari sudut bahasa dalam tamadun Melayu, iaitu bahasa Melayu. So, bahasa Melayu telah menerima pengaruh ajaran Islam bermula pada abad ke-14 Masihi dan berkembang sehingga akhir abad ke-18 Masihi. Pada awal abad ke-14, kedudukan agama Islam semakin teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara. Pada era Kerajaan Melayu Melaka 1400 sehingga 1511 Masihi, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca bagi 84 bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka ketika itu. Tahap perkembangan bahasa Melayu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi berlaku pada dua zaman, iaitu zaman peralihan abad ke-19 Masihi dan zaman moden abad ke-20 Masihi. Bahasa Melayu juga telah dipilih sebagai bahasa pengantar persuratan dan juga sebagai alat penyebaran dan penyampaian agama Islam di seluruh alam Melayu. Tulisan Jawi telah digunakan oleh bahasa Melayu semasa permulaan kedatangan Islam. Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran penyampaian persuratan Islam di alam Melayu ialah sifat dalaman bahasa Melayu dan juga peranan yang dimainkan oleh wilayah dan daerah Melayu di Sumatera dan di semenanjung tanah Melayu dalam penyebaran agama Islam ke seluruh kepulauan Melayu. Dengan itu, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah menaikkan taraf kecekapan dan kewibawaannya. Seterusnya, kita akan meneruskan dengan pencapaian seni bina pada tamadun Melayu. Salah satunya adalah rumah Melayu tradisional. Rumah ini mempunyai elemen desain yang sangat penting. Sampai zaman sekarang, orang masih menggunakan elemen desain ini. Tetapi hari ini, saya hanya akan mengkaji dua elemen sahaja. Sebelum itu, mari kita feeling-feeling dulu rasa macam dekat dalam rumah Melayu tradisional. Elemen desain yang pertama ialah rumah ibu, ruangan yang paling besar. Orang zaman sekarang panggil ruang tamu. Tujuannya ialah untuk ruangan solat, tempat bacaan dan juga tempat tidur. Inilah perkara yang paling seronok apabila saya balik ke kampung, di mana saudara mara akan tidur beramai-ramai di ruangan ibu ini. Elemen desain yang kedua ialah pelantar. Bukan pelantar yang kita sapu dekat roti tu ya, ataupun pelantar minyak. Bukan juga. Ini adalah ruang pelantar di mana ia terletak di antara dapur dan juga antara rumah ibu. Tujuan ruangan pelantar ini adalah untuk ruangan masuk kaum perempuan ke dapur. Orang zaman dahulu memisahkan ruang layan tetamu dan juga dapur untuk menjaga adat serta mengelakkan fitnah. Banyak perkara yang boleh kita belajar daripada orang zaman dahulu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bangga dengan hasil ciptaan nenek moyang. Pencapaian tamadun Melayu dalam bidang seni bina. Salah satu pencapaian tamadun Melayu dalam bidang seni bina adalah pencapaian dalam membina Rumah Panjang Sarawak. Rumah Panjang Sarawak ini dapat memberi kelegaan kepada kaum Iban, Kadazan Dusun, Melayu, Melanau dan sebagainya. Selain itu, Rumah Panjang Sarawak ni dia ada keunikan dan keistimewaan sendiri kerana dia dapat menampung 20 hingga 80 buah bilik dan menampung 200 hingga 800 orang pada satu-satu masa kerana rumah ini dia terlalu besar dan lebar yang dapat menampung jumlah yang besar. Dan Rumah Panjang Sarawak ini dia tidak sama seperti rumah-rumah di bandar kerana Rumah Panjang Sarawak ni dia sangat luas, besar dan sebagainya sehingga dapat menampung jumlah yang agak besar. Dan akhir sekali, kehebatan Rumah Panjang Sarawak ni telah menunjukkan kemajuan dan kehebatan masyarakat Sarawak dalam bidang pertukangan dan seni bina. Saya akan bercakap tentang seni bina bercebikan Islam. So, seperti yang kita dapat tahu, tamadun Islam daripada luar telah membawa pelbagai seni bina kepada tanah tamadun Melayu. Yang pertama sekali adalah kubah. Kubah merupakan antara unsur seni bina yang selalu digunakan. Ia berbentuk seperti spofera atau seperti kon yang permukaannya melengkung keluar. Biasanya kubah akan diletakkan di tempat yang tertinggi di atas bangunan sebagai bumbung. Kubah boleh dianggap
seperti satu kebang yang diputarkan pada paksi menegaknya. Ia bermakna kubah mempunyai kekuatan struktur yang besar. Kubah boleh diperbuat daripada batu bata dan konkrit sahaja, bergantung kepada daya tekanan dan geseran. Namun, kubah moden biasanya diperbuat menggunakan alloy aluminium, keludui dan konkrit sebagai rangka. Yang seterusnya adalah mihrab. Mihrab adalah sebuah ceruk di sebuah masjid yang menunjukkan kiblat, iaitu arah Kaabah. Orang Islam harus menghadapnya sewaktu bersolat. Dinding itu digelar dinding kiblat. Mihrab memberi tanggapan sebuah pintu atau jalan ke Mekah. Ia berbeza saiz berbeza daripada masjid ke masjid, tetapi biasanya dihias penuh. Mihrab pertama wujud pada pemerintahan Khalifah Umayyad Al-Walid 705 Masihi sehinggalah 715 Masihi. Teknologi tamadun Melayu. Tamadun Melayu Islam dan pencapaian teknologi yang mencorakkan tamadun Melayu ke arah kesempurnaan cara hidup. Tamadun Melayu adalah satu tamadun yang wujud daripada keturunan itu sendiri sejak kedatangan Islam. Tamadun ini juga menunjukkan pelbagai bentuk kemajuan dari segi bidang teknologi seperti seni bina, pengaliran, pembuatan dan lain-lain. Yang pertama adalah perubatan Melayu. Perubatan tradisional Melayu adalah satu khazanah dan satu warisan budaya yang memberi manfaat kepada masyarakat kini dan masa lalu. Perubatan ini banyak dipengaruhi oleh perubatan Islam. Perubatan tradisional tamadun Melayu ini dijelaskan dalam buku, iaitu buku perubatan atau dikenali sebagai kitab Tib. Tib berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud ubat atau tukang ubat. Yang kedua adalah bidang penulisan. Dalam perkembangan teknologi, bidang penulisan juga tidak ketinggalan mengalami perubahan kemajuan dalam masa kini. Seperti yang kita semua tahu, penulisan sering digunakan di mana-mana saja untuk semua tujuan. Selain itu, pada zaman teknologi sekarang, bidang komputer adalah alat penghubung, alat komunikasi dan juga alat penulisan yang canggih digunakan di semua peringkat dan di semua tempat. Jadi, isi yang seterusnya merupakan perkapalan. Teknologi perkapalan sangat penting kepada ekonomi masyarakat Melayu, memandangkan orang Melayu adalah penduduk yang sangat banyak berada di pulau-pulau. Sebagai contoh saya berikan, orang Melayu mempunyai pelabuhan yang sangat besar seperti di Melaka dan Aceh, sehingga mereka mempunyai undang-undang laut dan undang-undang cukai yang lengkap dan cukup sempurna. Isi yang seterusnya merupakan bidang matematik. Aplikasi ilmu matematik wujud dalam sejarah yang memperluaskan sesebuah tamadun Melayu. Kepulauan Melayu pernah menjadi pusat perdagangan yang terkenal di dunia. Hal ini demikian melibatkan baik kerja seperti menyukat, menimbang, pertukaran mata wang, cukai dan sebagainya. Tamadun Melayu banyak mempelajari dan ilmu matematik ini dari luar seperti dari tokoh hebat dari Arab dan negara lain. Sebagai contoh saya berikan, penguasaan ilmu matematik sangat diperlukan dan dalam pengiraan yang baik dan sistematik bagi melancarkan proses perniagaan. Dengan ilmu ini, masyarakat Melayu tidak mudah ditipu oleh pedagang luar. Seterusnya merupakan kimia dan iaitu peleburan logam. Masyarakat Melayu banyak menggunakan peralatan logam dalam kehidupan seharian, termasuk sebagai senjata yang berperanan juga sebagai simbol kemegahan dan kekuatan kerajaan Kesultanan Melayu pada masa itu. Mereka menggunakan teknik peleburan dari generasi sebelumnya seperti peleburan tembaga, besi, perak dan emas. Sebagai contoh yang saya berikan, keperluan tradisi yang sangat popular ialah peralatan mempertahankan diri seperti keris, tombak, pedang dan... Baiklah, sekian. Itu sahaja daripada kami, kumpulan Oyen. Semoga madam menikmati hasil video pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye-bye.